Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kuching City menentang Sabah, yang mana Sabah dan Kuching City terikat satu sama dalam suku akhir TM Piala Malaysia kali ini, tetapi Sabah berjaya layak ke semifinal apabila memenangi perlawanan ini dengan agregat 2-1. Pada perlawanan ini, kalau kita lihat, sebenarnya keadaan permukaan padang adalah sangat teruk dan boleh dikatakan agak becok yang mengganggu corak permainan kedua-dua pasukan, dan kedua-dua pasukan juga boleh dikatakan lebih selesa untuk bermain dengan long and direct football. Cumanya apa yang membezakan kedua-dua pasukan adalah Sabah lebih suka untuk menggunakan transisi dan juga attacking style di bahagian wide area sebelum supply bola ke dalam kotak penalti untuk mencari player-player seperti Badrul Bahtiar ataupun Azhar Aras. Manakala untuk pasukan Kuching City pula, mereka tidak gemar untuk melakukan serangan di bahagian sayap ataupun wide area lah. Mereka lebih gemar untuk melakukan serangan di bahagian tengah sebelum mereka mencari target man mereka, iaitu Kamara. Tetapi yang membezakan kedua-dua pasukan lagi adalah daripada segi klinikal, iaitu bagaimana kedua-dua pasukan menyudahkan hantaran ataupun peluang-peluang yang ada yang terhidang di hadapan gawang, yang mana boleh saya katakan sepatutnya daripada segi golden chance ataupun percubaan-percubaan yang boleh menghasilkan gol, sepatutnya Kuching City dah boleh menang pada perlawanan ni. Tetapi sayang, akibat ketumpulan dan juga pensia-siaan daripada percubaan yang ada, maka Kuching City terpaksa menerima hakikat yang mereka tersingkir daripada TM Piala Malaysia kali ini akibat dari kegagalan mereka sendiri dalam menjaringkan gol walaupun dah berada di dalam kotak penalti ataupun gawang dah terbuka. So benda tu mungkin boleh diperbaikilah untuk Kuching City daripada segi finishing drill untuk memastikan yang mereka tak mensia-siakan lagi peluang-peluang yang ada untuk season hadapan. Manakala untuk Sabah, mereka lebih klinikal walaupun mereka tidak banyak percubaan sangat, tetapi apabila ada percubaan, mereka berjaya memanfaatkan dengan meletakkan bola ke dalam gawang. So mereka deserve untuk menang lah. Dan untuk kedua-dua goalkeeper, apa yang boleh saya cakapkan, goalkeeper Sabah Damien dan juga goalkeeper Kuching Saiful, yang mana saya boleh puji kedua-dua goalkeeper memang beraksi dengan sangat cemerlang untuk menafikan beberapa percubaan daripada kedua-dua belah pasukan untuk memastikan yang gawang mereka tidak dibolosi lebih daripada satu gol sahaja. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah kelebihan dan juga kekuatan pasukan Sabah pada perlawanan ini? Yang pertama adalah mengenai mereka punya gerakan-gerakan serangan di bahagian wide area. Kalau kita lihat, gerakan-gerakan serangan yang dilakukan oleh pasukan Sabah adalah berpaksikan kepada bahagian sayap kanan dan juga sayap kiri, dan mereka akan dibantu oleh fullback, iaitu back kanan dan juga back kiri atau Linus dan juga Riza Ghazali ketika menyerang untuk memberi support kepada bahagian winger. Jadi apabila mereka memfokuskan tactical play ataupun corak serangan sebegini, mereka akan melakukan the final third ataupun hantaran ke dalam kawasan di box mereka lah untuk mencari target man yang berada dalam kotak penalti, iaitu seperti Badrul Bahtiar dan sebagainya. So banyak gerakan-gerakan yang dicipta oleh pasukan Sabah berjaya untuk dihasilkan gerakan yang berjaya untuk dihasilkan untuk mencari target man pasukan Sabah di dalam kotak penalti ataupun beberapa pemain Sabah di dalam kotak penalti. Tetapi gaya serangan sebegini adalah predictable ataupun senang dijangka dan senang untuk dipatahkan oleh pemain-pemain Kuching City, yang mana kalau kita lihat pada perlawanan ni, pemain-pemain Kuching City sekiranya pasukan Sabah memulakan build up play ataupun melakukan serangan di bahagian wide area, pemain-pemain Kuching City akan berada di dalam di box dan mereka akan challenge the first ball, hantaran-hantaran lintang yang dilakukan oleh pemain-pemain Sabah untuk intercept dan juga melakukan blocking sebelum hantaran-hantaran tersebut berjaya untuk sampai kepada pemain-pemain Sabah yang berada dalam di box. Bahkan dengan kecekapan yang ada daripada goalkeeper Kuching City, iaitu Syaiful Wazizi, yang mana kita boleh tengok juga apabila hantaran-hantaran dilakukan, Syaiful akan cepat bertindak untuk keluar dengan cubaan untuk mendapatkan bola daripada hantaran-hantaran lintang yang dilakukan oleh pemain-pemain Sabah ke dalam kotak penalti. Jadi banyak gerakan-gerakan tersebut berjaya diciptakan oleh Sabah, tetapi pada akhirnya pada minit ke-94 extra time, barulah gerakan-gerakan tersebut berjaya disudahkan oleh pemain-pemain Sabah melalui hantaran daripada Sadil kepada Taiki Kagayama, berjaya ditanduk masuk ke dalam gawang pasukan Kuching City. Itu adalah
gerakan yang berjaya disudahkan lah. Ada beberapa gerakan yang berjaya dicipta, tetapi sayang, macam saya cakap tadi, akibat daripada kehebatan dan juga kekebalan daripada goalkeeper Kuching, Saiful berjaya menidakkan percubaan-percubaan tersebut. Jadi itu adalah typical play ataupun corak serangan daripada pasukan Sabah yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita lihat kepada corak serangan pasukan Sabah pada perlawanan ini, adalah mereka lebih kepada long and direct, yang mana mereka cuba untuk menghantar bola lebih ke bahagian hadapan di belakang pertahanan pasukan Kuching City sewaktu melakukan counter. Sebab apa? Sebab Kuching City sewaktu melakukan counter, boleh dikatakan defensive line mereka agak tinggi. Jadi banyak hantaran-hantaran long ball dilakukan untuk mencari pemain seperti Azhar Haras, Badrul Bahtiar ketika situasi counter dengan meletakkan bola di belakang pertahanan lawan. Dan banyak gerakan-gerakan yang bagus tercipta dan boleh dikatakan berjaya untuk membentuk dalam situation 2 versus 2 ataupun 2 versus 1 untuk pasukan Sabah dan sebagainya. Tetapi sayang, akibat daripada permukaan padang yang agak becek dan juga lambatnya untuk release ball, boleh dikatakan gerakan hantaran ataupun long ball tersebut berjaya untuk dipatahkan lah. So benda tu agak merugikan lah, akibat daripada permukaan padang menyebabkan banyak counter attack tersekat. Jadi itu untuk pasukan Sabah. Dan kalau kita lihat untuk game ni, apa permasalahan pasukan Sabah yang sebenarnya? Permasalahan Sabah untuk pasukan untuk game ni yang pertama adalah di bahagian tengah, iaitu Stuart Wilkin bermain agak deep ke bawah. Sebab apa? Pemain seperti Stuart Wilkin yang mempunyai attacking trait ataupun ancaman ketika menyerang bermain agak deep ke bawah adalah kerana dia nak menetralkan bahagian tengah Kuching City. Macam saya cakap tadi, Kuching City lebih suka untuk fokus kepada serangan di bahagian tengah. Jadi apabila Stuart Wilkin drop ataupun deep lebih ke bawah adalah untuk memastikan yang boleh pressure bahagian tengah pasukan Kuching City ketika mereka melakukan penguasaan dan juga attacking di bahagian tengah. So Stuart Wilkin mau tak mau dia terpaksa untuk membantu bahagian pertahanan lah daripada join the attack. Jadi apabila Stuart Wilkin tak boleh nak join the attack dan pasukan Sabah tak ada orang yang nak join the attack di bahagian middle third, maka mereka tak ada seorang player yang connect sebagai pemain number 10 dengan bahagian ataupun berada di belakang Badrul Bahtiar atau Azhar Haras untuk memberikan support. Jadi benda tu sedikit merugikan lah. Tu sebab kalau kita tengok transisi pasukan Sabah adalah lebih memfokuskan kepada bahagian sayap terus ke dalam kotak penalti, sayap ke kotak penalti, berbanding daripada bahagian sayap open balik kepada bahagian tengah. Sebab bahagian tengah gap antara defensif kepada attacking memang agak banyak lah. So benda tu agak merugikan kepada pasukan Sabah. Kemungkinan itu adalah typical play yang dibuat oleh Sabah lah. Tetapi apa yang boleh saya katakan, gameplay pasukan Sabah ni boleh dikatakan senang ataupun predictable, boleh dijangka dan boleh untuk pasukan lawan patahkan dengan mudah. Tu sebab dalam TM Piala Malaysia kali ini kita boleh lihat yang Sabah walaupun berhadapan dengan UiTM dan juga berhadapan dengan Kuching, mereka sebenarnya mempunyai masalah dan juga agak struggle sebab gameplay mereka agak predictable. Jadi itu permasalahan yang pertama lah. Apabila mereka punya semi block untuk naik lebih tinggi ketika menyerang atau counter, mereka agak kurang player di bahagian hadapan. Jadi mereka boleh perbaiki lagi lah. Untuk defense department, bagi saya mereka boleh dipuji, mereka bermain dengan sangat baik, dia melim cemerlang dan sebagainya. Dan kita balik pula kepada fokus Kuching City. Kuching City pada perlawanan ni boleh saya katakan mereka bermain dengan sangat cemerlang. Mereka berjaya untuk exploit bahagian tengah pasukan Sabah, kontrol bahagian tengah dan mereka attack ke bahagian tengah dan melakukan percubaan-percubaan berbahaya ke arah gawang pasukan Sabah. Tetapi sayang, macam saya cakap, ketumpulan bahagian serangan pasukan Kuching City menyebabkan mereka gagal untuk menambah jaringan dan mereka gagal untuk memanfaatkan segala peluang yang ada. So mereka kena terima hakikat lah akibat kegagalan mereka menyempurnakan peluang-peluang yang terhidang, golden chance tersebut, maka mereka tak boleh nak layak ke semifinal. Jadi itu je lah ulasan saya secara overviewnya. Kedua-dua pasukan bermain dengan bagus, secara kesimpulannya bermain dengan baik, tetapi sayang pasukan Sabah lebih klinikal, seri satu sama, so mereka deserve untuk layak ke semifinal. Itu je. Assalamualaikum.